Baik. Adakah ruqyah itu tauqifiyah? Nah, apa pula maknanya? Ibu-ibu, tauqifiyah maknanya terhenti dengan apa yang datang dari Rasul. Ustaz buat contoh supaya mudah. Subuh 2 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Zuhur, Asar, Isyak masing-masing 4 rakaat. Itu namanya tauqifiyah. Sudah terhenti, tak boleh robah lagi. Dapat faham? Oh? Itu dia tauqifiyah. Bila bejana gelas dijilat anjing atau kena najis anjing, basuh sekali dengan air bercampur tanah, diikuti dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Jadi semuanya 7 kali. Tauqifiyah, tak boleh diganti-ganti dengan fab, dengan sabun, dengan apapun, tak boleh. Sebab itu ketentuan Nabi. Kita tak boleh kata, oh zaman Nabi tak ada sabun. Itu tauqifiyah. Dapat faham? Jadi pertanyaannya, ruqyah yang dibenarkan itu apakah tauqifiyah? Tertakluk dengan apa yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi? Ini pembahasannya. Tauqifiyah maknanya tetap atau tidak boleh diubah. Sungguh banyak doa dan zikir atau ruqyah yang berguna yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sama ada dari ayat-ayat Al-Quran ataupun melalui hadis-hadisnya. Sungguh banyak yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada ruqyah atau zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan tentang berapa bilangannya, bilakah masanya, bagaimana caranya dan lain-lain. Ada sesetengah zikir itu telah ditetapkan oleh baginda. Seperti umpamanya habis salat waktu, kita digalakkan agar baca subhanallah walhamdulillah bismillah Allahu akbar, bismillah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar masing-masing 33 kali. Nabi ada sebut tak 33? Ada bilangan lain tak? Tak tahu. Ada 10. Lihat hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh 33, boleh 10. Nabi bijak. Kadang-kadang ada orang yang busy, dia tak sempat, dia sedang berjualan, bilang dia zikir 33, barangkali terganggu dia punya pelanggan. Dia sedang nak pergi, lalu zikir 33 ini boleh lepas nanti pesawat di KLIA, lalu dia pun 10 kali. Dapat faham? Itu sebabnya Islam satu agama yang menyuruh kita ni buat, pokoknya ada hadis. Nah, pilihlah, lihat keadaan. Umpamanya kesuntukan masa lah, maksud Ustaz kesuntukan masa. Kekurangan tadi, yang tadi kita buat 10, nanti bila ada masa buatlah 33. Malah kita boleh tambah lagi yang lain-lain bila ada masa. Itu maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bila beramal, beliau perbagaikan amalan beliau. Nabi pernah minta satu bekas air, lalu baginda uduk sekali-sekali sahaja setiap anggota uduk. Kemudian baginda komen, dengan uduk cara begini, masing-masing anggota uduk sekali, dah sah ibadat. Nabi minta bekas kedua, berisi air. Nabi uduk 2 kali. Setelah uduk 2 kali, Nabi komen, cara kedua better dari cara pertama. Lalu Nabi minta bekas ketiga, berisi air. Nabi uduk 3 kali. Lalu Nabi komen, inilah yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang terbenam matahari,
Begitu terbenam saja berangkat meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, naik onta. Kalau ada orang mendakwa Nabi naik haji jalan kaki, pembohong. Nabi naik onta. Nama ontanya Qaswa. Nabi pernah lihat satu orang naik haji jalan kaki. Tali onta dibawa juga, tapi jalan kaki. Fulan, mengapa kamu jalan kaki? Jawab sahabat, ya Rasulullah, saya bernazar, bila tercapai hajat saya naik haji jalan kaki. Kata Nabi, batalkan nazarmu dan naik onta sekarang juga. Nabi tak mahu kita menyusah-nyusahkan badan dalam beramal. Itu kan namanya sembrono. Maksud Ustaz, Nabi tinggalkan Arafah setelah terbenam matahari. Nabi tidak salat di sana Maghrib dan Isya. Sebab sunnah Nabi salat Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Dalam perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, Nabi turun suatu tempat. Lalu karena Nabi mau buang air kecil, setelah buang air kecil Nabi wuduk, hanya sekali-sekali. Maknanya wuduk ringan. Kemudian Nabi teruskan perjalanan menuju ke Arafah. Sampai ke Muzdalifah. Itu sebabnya pengajaran yang dapat diambil, kita digalakkan tak wuduk sebelum tidur. Kadang-kadang kita jadi masalah bila uduk 3 kali. Malah ada setengah-setengah bila ambil uduk basah setengah badan. Ustaz, sejuklah Ustaz bila uduk dulu, nanti hendak tidur. Sejuklah Ustaz. Macam mana tak sejuk? Macam mandi. Was-was ini. Tak betul. Andai kata rasa sejuk 3 kali pun rasa sejuk, sekali cukup. Dapat faham tak maksud Ustaz? Ustaz cakap ni kerana Ustaz mengalami begitu. Kalau Ustaz agak sampai 3 kali, apalagi uduk, terasa macam air tu masuk saja kalau kita menggiring. Padahal kita tahu telinga ni hanya sunat saja. Tak sapu telinga pun, jangan kerana sapu telinga lalu tak uduk. Ini syaitan mau. Betul tak? Yang mustahak 4 saja. Muka, tangan, kepala dan kaki. Betul tak? Kalau rasa sejuk, uduklah hanya sekali saja. Tapi fadilatnya, siapa yang tidur dalam keadaan uduk, setiap dia menggiring atau menggeliat dalam tidurnya, setiap kali itu pula malaikat-malaikat memohon agar Allah ampun dosa-dosanya. Tapi jangan pula dibuat-buat, sebentar giat sini, giat ni. Rugilah orang tidur macam balak. Ustaz nak buat contoh. Bila kita kesuntukan masa, jangan sampai tak zikir walaupun 10-10. Itu maksud Ustaz. Nabi telah tetapkan istighfar habis salat 10 kali after subuh dan after maghrib. Betul tak? Tapi tidak bilangan itu untuk zuhur, asar dan isyak. Cukup sekali atau 3 kali. Ini maknanya yang Nabi telah tetapkan. Allahumma ajirni minan nar 7 kali juga setelah maghrib dan setelah subuh. Mungkin agaknya ini awal pagi, ini awal siang dan ini awal malam. 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maaf ya, yang Ustaz maksudkan 10 kali tadi bukan astagfirullah. Astagfirullah tetap 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Untuk maghrib dan subuh. Yang lain-lain itu bebas. Sekali dah cukup. Mengapa? Nabi Maha tahu bahawa apa dia? Kita waktu siang zuhur kita busy, asar kita sibuk. Memang dengan urusan-urusan keduniaan. Betul tak?